warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kenalkan nama saya Jamalia Ajmain. Saya founder kepada Lilia. Kepakaran saya ialah membantu wanita yang berusia 30 tahun ke atas yang mempunyai masalah jeragat dan jerawat supaya kelihatan muda 10 tahun. Jika tidak, berhati-hati dengan mata suami yang melilau-lilau melihat perempuan cantik lalu depan mata. Jangan biarkan hidup dibelenggu jeragat dan jerawat. Jom, makin cantik dan kekal muda bersama Lilia. Lilia, kecantikan lambang kewanitaan. Okey, baiklah. Sekali lagi, Assalamualaikum. Saya Jamalia Ajmain, founder kepada Lilia. Okey, so hari ini saya nak share pengalaman saya sebab bila kita saya pernah sebelum ni saya pernah cerita yang saya pernah bekerja dan saya dah berhenti bekerja pada tahun 2010. Okey, so saya nak sharekan pengalaman saya selepas saya resign daripada bekerja. Okay. So pada tahun 2010 saya dah resign daripada bekerja di office lama saya, dan masa saya resign tu saya memang tak terfikir untuk bekerja lagi lah. Okay. Saya memang tak terfikir untuk bekerja lagi. Saya memang plan untuk berniaga. Itulah saya punya aim semasa bekerja, memang untuk nak resign masa bekerja untuk berniaga, untuk buat bisnes. Okey. So dan pada tahun 2010 tu saya pun resign lah daripada kerja lama saya. Tapi masalah saya masa tu sebab nak berniaga tapi ilmu tak ada, tapi dia punya energi nak berniaga, dia punya kehendak nak berniaga tu sangat banyak. Macam nak aku berhenti kerja, aku mesti nak berniaga. Aku berhenti kerja, aku mesti nak berniaga. Tapi berniaga apa tak tahu. Lepas tu modal pun tak tahu, apa semua pun tak tahu. Okey. Tapi kehendak nak berniaga tu memang kuat. Memang dia punya nak tu kuat lah, senang cerita. Memang nak berniaga tu memang nak tu kuat sangat. Okay. So selepas berhenti kerja tu dan memang plan untuk berniaga. So benda pertama yang saya fikir, apakah benda satu yang macam nak untung cepat, nak untung banyak. Lepas tu berniaga, tak nak berniaga yang susah-susah. Ada ke macam tu? Tak ada kan? Nak berniaga tapi tak nak berniaga yang susah-susah, tapi nak untung banyak. Okey. Dan bila dah tak ada ilmu, lepas tu masa saya berhenti kerja tu saya memang ada simpanan sebab saya dah diajar. Okey, kalau kita nak berhenti kerja, paling tak pun kita ada 6 bulan saving. Okey, paling kita kena ada 6 bulan saving. So saya memang ada simpanan untuk 6 bulan. Tapi actually saya ada simpanan untuk lebih daripada 6 bulan lah. Saya rasa masa tu simpanan lebih daripada untuk betul-betul saving saya selepas berhenti kerja, saya boleh survive lagi dalam 2 tahun, 3 tahun. Tapi disebabkan tak ada pengalaman dan disebabkan ilmu tu tak ada, dan bila orang kata okey jom Lia, kita boleh berniaga ni, kita boleh join ni, kita boleh kita boleh melaburkan duit dekat sini kan. So masa tu memang saya fikir, duit aku kalau ada banyak macam ni, kalau aku melaburkan duit aku dekat sini, so cepatlah aku dapat untung. Saya fikir macam tu. Sebab apa tahu? Sebab saya tak ada ilmu, tapi kehendak tu ada. So saya pun melaburkanlah duit saya tu, duit yang saya simpan masa saya bekerja tu dekat satu company ni. Itulah kebodohan saya kan. So saya simpanlah duit tu. Kemudian lepas dah simpan tu, tak tahu, ikut kawan. Itu pun satu juga, sebab tak ada ilmu, dan lepas tu pandai-pandai ikut kawan. So tak tengok company tu company apa semua, then pergi je lah buat. Okay, so fine. Lepas tu kawan kata okey Lia, kalau kita invest macam ni, kita dapat banyak macam ni. Kalau kita invest banyak macam ni, kita dapat banyak macam ni. Sebab tamak kan. Satu dah lah tak ada ilmu.
Yang kedua tu dah tamak lah pula kan. So saya pun dengan bangganya saya pun keluarkanlah duit saya dan saya pun invest lah dekat company yang saya tak tahu tu. Alhamdulillah duit saya memang tak menjadilah rugi. Dan cerita memang rugi dan memang tak dapat satu sen pun tak dapat langsung, memang saya rugilah dengan cerita. Dan lepas tu you bayangkan dah lah masa tu kerja tak ada, berhenti kerja. Lepas tu masa tu duit tak ada, duit saving semua dah habis. Lepas tu apa lagi, berniaga pun dah tak tahu nak berniaga apa. Sebab apa tahu? Sebab tak ada duit. Duit yang saya konon-kononnya simpan untuk modal tu dah habis dah, tak ada dah, lebur dah. So memang kebodohan sangatlah masa tu. Memang masa tu baru saya terfikir. Sebelum ni saya selalu dengar kenapa orang tu, kenapa ada orang macam nak bunuh diri sebab tak ada duit. You pernah dengar tak macam tu? Cerita yang macam kita baca dekat paper kan. Orang ni bunuh diri sebab tak ada duit. Orang ni nak bunuh diri sebab tak ada duit. Saya pernah terfikir sampai macam tu. Dan baru saya faham kenapa ada orang macam sanggup nak bunuh diri sebab tak ada duit. Sebab saya dah mengalami benda tu. Masa tu macam saya fikir, apa yang aku nak buat ni? Duit tak ada, kerja tak ada. Nak bayar hutang banyak, nak bayar duit hutang rumah, nak bayar hutang kereta, nak bayar personal loan, nak bayar apa lagi, bil handphone, bil elektrik, bil air, bil api, duit makan. Memang saya tak ada duit sangat masa tu. Dan lepas tu survive, memang sangat survive. Dan bila dah survive tu kita akan buat macam-macam pekerjaan. Betul tak? Saya rasa you all pun akan ada situation macam tu juga. Saya rasa macam sangat down, sangat depressed. Sebab apa tahu? Sebab masa kita bekerja, masa saya bekerja dulu, tak perlu risau pasal duit ke, tak perlu risau pasal tak ada makan ke, tak perlu risau pasal apa. Sebab hujung bulan saya tahu saya dapat duit. Tapi bila tak ada duit, tak tahu nak minta dekat siapa. Yang paling worst sebab masa saya berhenti kerja dulu, saya tak cakap pun dengan mak saya berhenti kerja. Saya tak cakap sebab saya takut kena marah masa tu. So saya senyap-senyap, saya berhenti kerja. Dan lepas tu konon-konon nak berniaga tak jadi, saya melaburkan duit saya yang memang duit tu lebur, tak dapat. Dan lepas tu masa tu dah nak bulan puasa. Lepas tu saya fikir nanti lepas puasa nak balik kampung, duit tak ada ni macam mana. Sampai tahap sampai macam tu. Kemudian kawan saya telefon, dia kata nak bulan puasa ni, dia cakap dia dapat satu tapak bazar Ramadan. Dia cakap kalau you nak, then you boleh berniagalah dekat bazar Ramadan tu. Saya fikir macam saya ni kan dah lah tak pandai, nak berniaga pun tak tahu, nak masak apa pun tak pandai masak, nak masak apa, nak berniaga apa tak tahu, tak terfikir. Lepas tu dia bagi idea, okey, dia kata paling senang kalau you nak, you jual air lah. Jual air. So itulah titik permulaan seumur hidup saya jual air balang. Saya jual air balang di pasar Ramadan. Saya dengan tak pernah berniaga, dengan tak ada ilmu, pergi redah aja. So ada duit yang sikit-sikit tu, pergi beli. Yang pertama saya pergi cari balang. Lepas tu yang kedua saya cari meja kaki tu. Lepas tu yang ketiga saya cari payung. Tu semua benda-benda basic yang macam kena ke aku buat macam ni. Tapi masa tu nak survive, so kena jugalah buat. Dan lepas tu nak buat air, saya terfikir saya tak tahu nak buat air apa. Lepas tu kawan bagi idea. Dia kata okey, you jangan risau. Dia kata kalau you nak jual air, pergi dekat kilang tu beli air soya dan jual air soya. Okey, sebab ilmu tak ada kan. So saya pun ikutlah, pergi kat kilang beli air soya. So untuk first time dalam hidup saya jual air soya jagung, saya jual air soya mangga, saya jual air soya durian kot. Itu seumur hidup saya jual air. Memang macam ya Allah, memang sangat challenge dan saya tak pernah terfikir untuk saya buat benda tu. Sebab sama ni senanglah, kerja lah pagi, pergi office, balik petang, pergi office pagi, balik petang. Itu so seronok, hujung bulan dapat duit. So bila saya mengalami keadaan macam tu, baru saya tahu kesusahan orang yang berniaga tu macam mana. Tapi saya salahkan diri saya sebab sebenarnya saya tak ada ilmu.
Saya tak ada ilmu dan saya nak berniaga. Okey. So saya pun start lah berniaga, dan paling macam agak terkilan sebab saya tengok orang berniaga tu semua diorang bawa van yang dah lama tu, ataupun diorang bawa kereta yang dah lama. Tapi saya bawa kereta yang baru beli tau. Kereta tu baru je beli sebelum resign. Saya rasa macam kereta tu tak sampai 1 tahun pun. Lepas tu saya masukkan balang air lah, saya masukkan besi kaki meja lah, saya masukkan payung lah, saya masukkan macam-macam. Kereta tu dah jadi macam kereta apa tau, ya Allah hai. Lepas tu macam diorang tegur, "Kak, kereta baru kak, sayangnya." Kan? Lepas tu dia kata ini je lah yang ada kan. So tak apalah, pasrah je lah kan. Itulah dia pengalaman saya menjual air. Dan lepas tu saya 1 bulan tu memang full jual air. Kadang-kadang tu yang paling sedihnya sebab you all perasan tak, kalau bulan puasa ni, awal bulan puasa tu cuaca memang cantik sangat. Cuaca panas terang benderang. Tapi bila nak masuk 2 minggu yang kedua tu hujan kan. Selalu hujan. Masuk minggu kedua, minggu ketiga hujan. Itulah yang saya alami. Awal minggu tu kita orang berniaga, wah bestnya, banyaknya dapat duit. Air murah kan, semua orang pun beli. Terus pulang modal pun tak banyak kan. Lepas tu minggu kedua tu, minggu ketiga tu hujan. Kalau tak hujan pun mungkin dalam 1-2 hari je yang dapat berniaga. Lepas tu bila hujan memang orang tak beli air lah kan. Kadang-kadang orang tak keluar pun. Lepas tu masuk yang minggu keempat lagi worse, sebab orang dah plan nak balik kampung pun. Yang saya masih lagi berniaga. Sebab apa tahu? Sebab nak kumpul duit nak balik kampung, duit tak ada kan. So memang masa tu memang challenge dia, memang cabaran dia, macam ya Allah kan. Tak pernah terfikir dugaan yang macam tu. Tapi itulah sebab setiap orang kata macam cuaca tu tak sentiasa cerah, kehidupan tu pun tak sentiasa yang baik kan. So itu yang saya alami. Sebab masa kerja tu memang saya tak pernah terfikir, sebab saya tak pernah putus duit, saya tak pernah putus hutang untuk bayar komitmen, saya tak pernah. Tapi bila tak bekerja, tak ada duit, saya start tak bayar duit rumah, saya start tak bayar duit kereta, saya start tak bayar duit personal loan. So you all teka apa yang jadi pada saya masa tu kan. So memanglah kalau dah 1 bulan bank boleh tahan, 2 bulan bank boleh tahan, 3 bulan bank memang tak boleh tahan lah. Dia akan call lah kan. Puan bila nak bayar, puan bila nak bayar, puan bila nak bayar. Duit tak ada, macam mana kan. So lepas daripada berniaga sebulan tu dah bazar Ramadan tak ada, saya pun tak tahu nak berniaga apa lagi dah. So cuba buat tu, cuba buat ni, cuba buat start online sikit. Okey, lepas tu online pun tak menjadi. Okey, lepas tu tak tahu entah macam mana. Lepas tu saya jumpa kawan. Kawan ni dia cakap apa tau? Kawan ni dia bukan berniaga, tapi dia buat personal loan. Siapa yang pernah nampak macam ada dekat signboard semua okey untuk personal loan, semua untuk pinjaman. Siapa yang pernah nampak macam tu? Itu saya pernah buat dulu, personal loan. Tapi saya bukan buat dengan Along, saya memang buat dengan bank. Okey. So hampir 2 tahun juga saya buat personal loan. Dengan salah sebuah bank, tapi memang legal lah. Okey, tapi yang tak legalnya ialah saya buat sendiri. Dan kita macam mana? Kita cari klien yang memang sebenarnya klien tu tak boleh buat personal loan. Contohnya dia ada masalah sikil, dia ada masalah sitos, dia ada masalah terlebih buat pinjaman. Kita akan cari klien-klien macam tu. Okey. So bermulalah kehidupan saya sebagai seorang yang pembuat loan. Saya jual loan. Okey. So tapi challenge dia ni, ya Allah hai. Challenge dia ialah bukan semua yang boleh lulus, dan bukan untuk peminjam yang macam ni. Sebenarnya diorang ni sangat susah, kecuali kita ada kakilah kat dalam tu. Okey. So bila saya dapat banyak klien yang macam tu, sebab masa tu memang ilmu, sekali lagi lah saya cakap, memang ilmu tak ada.
Sebab ilmu tak ada, ilmu untuk menguruskan loan pun tak ada. Semua tak ada lah sebenarnya. Tapi nak buat tu sebab apa? Sebab nak survive lah. Sebab tak ada duit kan. Okey. So lepas tu saya pun cari klien. Okey, tapi you all tahu tak macam mana saya cari klien masa tu? Sebab duit dah tak ada. So duit tak ada dan nak free zero cost. Nak buat call asyik dah kena bar je sebab tak bayar kan. Lepas tu internet pun dah tak ada. Nak buat Facebook ke apa ke dah tak ada internet. You all tahu tak I buat apa? Setiap hari Jumaat tanpa miss, saya pergi setiap masjid. Setiap masjid saya letak flyers kat dalam dekat wiper, dekat dalam bakul-bakul motor. Setiap hari, setiap minggu, tak pernah miss. Bayangkan kalau ada 100 motor saya letak. Kalau ada 100 kereta, 100 kereta, tak miss, memang tak miss. Itulah kerja saya. Itu hari Jumaat. Tapi kalau aktiviti hari lain, memang saya cari bangunan. Saya akan letak flyer saya dalam setiap bangunan tu. Dekat parking lot tu, satu kereta pun tak miss. Semua saya letak. Dan pengalaman saya yang paling saya ingat sekali, satu hari tu dalam bulan puasa juga ni, saya letak saya punya flyer dekat Maybank. Kat dalam Maybank HQ yang besar tu, yang ada 3 tingkat. Tingkat pertama, parking tingkat pertama, parking tingkat kedua, parking tingkat ketiga. You all tahu tak? Satu kereta pun saya tak miss. Saya letak flyer saya. Dan bayangkan, flyers tu warna orange. Kereta tu semua warna orange kat dalam tu. Semua warna orange. Dan selepas saya letak tu dengan harapan adalah orang call kan. So ada orang call, macam seronok lah nanti kalau ada orang call, adalah klien kan. Okey, so dah letak situ. Habis dah semua flyers tu, habis dah semua tingkat kereta tu, parking kereta saya letak, saya pun keluar. So saya keluar dengan bercadang untuk pergi next building pula. Kan. So saya dapat satu call. Okey puan, ni saya dapat saya dapat flyer puan ni daripada Maybank. Bangga tau. Saya kata, alamak, yes, ada orang nak buat loan ni. Yeah, suka kan. Boleh tak puan datang sekarang ni? Gila, tak boleh. Memanglah kita tengah cari klien kan. So masa tu juga pergi. Okey, so dia kata, okey puan, jumpa saya dekat house. So macam memang saya betul-betul, saya masa tu betul. Sebab bila kita nak, kita fikir benda tu memang dah dapat tau. So saya pun pergilah dekat guard house tu. Rupanya, you all tahu tak siapa yang call saya tu? Yang call saya tu ialah ketua security dekat dalam Maybank tu. Ya Allah, sakitnya hati aku. Dia panggil, dia pergi dia cakap, dia kata, you tahu tak, you tak boleh buat macam ni semua. Dia bla bla bla, dia marah. Aduh, ingatkan dapatlah klien, rupanya kena marah pula. Lepas tu dia kata, okey, sekarang ni I nak you kutip balik ni flyers ni semua sekali. Sakitnya hati aku. Aku baru je letak flyers ni kan, nak kena kutip balik. Kalau tidak, dia kata I panggil security. Kan? Dah lah aku kena panggil security, takut lah kan. So memang ya Allah, sakit hati tau. Dah lah baru je letak, penat tu tak hilang lagi, kena kutip balik dengan satu perasaan yang sakitnya hati. You all tahu tak perasaan yang you all tak pernah terfikir benda macam tu dengan kehidupan yang sebelum ni, yang tak, dengan kerja yang dah stabil masa tu, dengan gaji yang dah okey masa tu, dengan keadaan yang dah okey masa tu, tapi disebabkan macam saya fikir saya nak buat satu level yang lebih, nak up satu level yang lebih baik, tapi sebenarnya jadi macam tu dengan keadaan yang macam tak okey sangat, tak best sangat, yang tak terfikir pun benda macam tu. Lepas tu macam security, kau marah aku. Dulu aku yang marah security, tapi sekarang ni security marah aku. Sampai macam tu saya fikir. Sebab dulu masa saya bekerja, memang kalau security, you jangan buat macam ni kan. Kalau konon macam kita level tinggi kan, konon lah masa tu kan. So ya Allah, masa tu bila security tu marah, dia suruh saya pergi kutip balik flyers tu, saya punya perasaan, wow, macam ni macam tu ke challenge dia.
Macam tu ke challenge dia. So memang saya belajar something yang sangat baru, benda yang sangat baru. Satu, saya belajar kena apa-apa yang kita nak buat ni, kita kena tahu. Satu, kita kena tahu keadaan tempat tu macam mana. Yang kedua, kita kena tahu benda tu salah ke tak salah yang kita buat tu. So saya berfikiran apa tahu, kalau saya boleh buang bukan buang flyer. Kalau saya boleh letak flyer saya dekat kereta-kereta, dekat tepi-tepi tu, saya berfikir bolehlah letak dekat dalam bangunan kan. Tapi sebenarnya saya silap, sebab bangunan tu ada tuan punya dia, ada tuan yang jaga dia. So saya tak boleh simply letak macam tu. So saya belajar something yang okey, bukan macam ni cara dia. So memang saya kena kutip balik dalam keadaan yang macam sedih gila macam tu, rasa macam nak nangis pun ada. Dia kutip balik flyer tu, aku rasa macam nak empuk je lah orang tu. Aku rasa macam, kau tengok nanti kalau aku dah berjaya, memang aku cari engkau, kau tunggu macam tu. Perasaan yang macam tu. Dia punya marah tu sampai macam marah yang tak terkata. Marahnya sebab apa tahu? Sebab kita duit tak ada masa tu. Kita berharap kita dapat dengan apa yang kita buat tu kita dapat duit. Lepas tu kita berharap at least adalah sedikit kejayaan daripada apa yang kita dah buat tu. Tapi tak ada, jadi lain. So tapi lepas tu saya teruskan jugalah. Saya punya personal loan tu. Then selepas saya dengan personal loan tu, somehow macam mana, dan memang dapat klien. Di Maybank juga. Saya dapat klien di Maybank. Okay. So bila saya dapat klien di Maybank tu, saya pergi appointment dengan klien tu. So bagi borang dekat dia. So tanya dengan dia kenapa dia nak buat loan. Then tanya dengan dia berapa dia punya gaji sekarang. Lepas tu then kita proceed hantar dekat bank semua. Okey. Itu sebenarnya masa saya jumpa klien di yang untuk buat loan tu, sebenarnya titik permulaan saya. Sebab masa tu saya masih ingat lagi, masa saya jumpa klien tu dekat bawah ground floor tu. So masa tu dia orang baru nak ada event tau. Dia orang baru nak ada event dekat bawah tu. So bila ada event tu, kita kadang-kadang kan, bila kita selalu jumpa, bila terus terang saya cakap, saya ni kan sebenarnya bukan jenis yang nak bercakap dengan orang tau. Saya bukan jenis yang macam nak beramah tamah dengan orang, tak ada. Tapi bila kadang jadi keadaan yang macam tu, macam terpaksa tau. Macam kena juga jumpa orang, kena juga cakap dengan orang, kena juga berbual dengan orang. Macam tak apalah, cakap je lah kan. Okay. So bila saya pergi Maybank tu, bila saya nampak event tu, saya nampak banyak sangat meja-meja nak buat event kat situ kan. So saya tanya, you nak buat apa ni? So dia kata, kak, dia kata, kita orang nak buat event ni dekat dalam ni semua ni. Dia kata nanti kita orang nak panggil penyaga datang kat sini, nak berniaga kat dalam ni. Lepas tu, you orang tahu tak, dia tanya saya, akak kalau akak nak berjual pun boleh, nanti kita sediakan satu meja untuk akak. Lepas tu saya macam, saya terfikir, dia tak pernah berjual, boleh ke kan? Lepas tu boleh, kalau akak nak berjual, boleh nanti sediakan. Lepas tu macam saya fikir, boleh lah kot, why not kan? So itu titik permulaan saya jual handbag. Okay. So lepas tu, saya masa tu memang saya tak ada modal. Macam saya cakap, saya memang tak ada duit. Saya terpaksa tebalkan muka, pinjam duit dekat parents saya. Ya Allah, malunya aku masa tu. Dah lah kerja macam, kau bukan kerja bagus ke? Kenapa kau nak pinjam duit kan? Lepas tu dah terpaksa lah, terus terang saya cakap, saya dah berhenti kerja semua tu kan. So pinjam duit dengan parent. Saya tak nak banyak. Saya cakap saya tak nak banyak, saya nak 3,000 je. Saya pinjam duit, saya tak nak banyak, saya nak 3,000 je. Kalau dia nak bagi, kalau macam parent nak bagi banyak pun tak nak, sebab saya takut tak boleh bayar kan. So saya pinjam 3,000 dengan parent saya. So dia bagilah duit. So bagi duit macam saya macam lepas tu terfikir macam nak jual apa. Lepas tu macam kita buat research jugalah, apa barang yang masa tu macam dah bijak sikit kan. Terfikir apa barang yang bagus yang aku nak buat, nak jual ni. So then saya pun jual handbag. So
Daripada satu tapak dekat situ, kemudian saya berkenalan lagi dengan kakak ni yang sebelah saya tu. Dan lepas tu kakak tu kata, Lia nak ikut kakak tak lepas ni jual masuk kat event sini. Okey, so saya ikut. Lepas tu masuklah dekat, kebanyakan saya masuk dekat dalam pejabat-pejabat yang besar lah. Macam apa tu yang memang apa tu bukan yang pejabat yang kecil-kecil ni. Memang pejabat yang besar, ofis yang besar, macam Maybank semua tu kan. Lepas tu macam TMB, saya masuk dekat tempat yang macam tu. So selepas tu then konon-kononnya kita nak upkan lagi. So kita nak upkan lagi. So pergi mana tahu, pergi ikut event dekat dalam universiti. Okey. So bila masuk dekat event kat universiti tu memang best sangat. Sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang kebanyakan budak you ni dia memang banyak duit. Dia orang ni memang banyak duit tapi dia orang tak boleh nak keluar. Kadang dia orang tak boleh nak keluar tu sebab dia orang belajar kan. So dia orang tak ada macam dia orang tak ada masa untuk keluar. Dia orang lagi satu kadang mungkin transportation mungkin lah kot. Tapi kebanyakan memang dia orang memang duduk kat dalam kawasan you tu je. So bila kita orang datang kan, bila satu gerombolan ni event ni datang, so dia orang seronok. Kita lagi dah seronok kan. So banyaklah you yang saya join kat dalam tu. Lepas tu paling best sekali kalau masa diorang dapat PTPTN. Masa tu banyak sangat duit. So diorang shopping. Okay. Tapi challenge dia apa tahu? So challenge dia ialah sebab kita bukan berniaga yang bawah bumbung ke apa ke, tak ada, bukan. Kita berniaga yang bawah kemah ni. So kalau panas terang benderang, cuaca cantik, okey lah. Kadang-kadang kemah tu dia dekat Padang tau, dekat Padang. So you all bayangkan kalau dekat Padang, kalau hujan yang lebat punya hujan dengan tak ada pokok apa semua terbang semua melayang-layang. Lepas tu dengan lecak semua, ya Allah, sebab saya masih ingat lagi satu kali tu dengan event tu macam dah hujung-hujung, lepas tu dengan hujan yang lebat, lepas tu dengan macam masa tu kita dah ada pekerja lah. So kita minta tolong pekerja uruskan, dan lepas tu you bayangkan masa tu hujan yang macam terlalu lebat kan. Lepas tu macam simpan barang, lepas tu banyak barang yang rosak sebab hujan yang terlalu cepat. Hujan dengan macam tak sempat nak buat apa-apa. So kita rasa macam challenge, betul-betul challenge. Tapi macam kita belajar, banyak yang saya belajar dekat situ yang macam kalau kita nak buat apa yang kita nak buat tu, maksudnya kita kena ada ilmu buat. Lepas tu kita kena, paling tak pun kita kena dapatkan restu, mak ayah. Kalau ada suami kena dapatkan restu suami. Ada isteri kena minta izin isteri untuk kita buat apa-apa. So memang sepanjang tu memang saya memang banyak belajar lah. Banyak yang belajar. Saya belajar banyak sebab apa tahu? Sebab tak pernah terfikir pun untuk saya mengalami situasi yang macam tu. Sangat tak pernah terfikir, sedetik pun saya tak pernah terfikir yang saya akan buat benda-benda yang macam tu. Sebab bila kita berniaga, sebenarnya challenge dia banyak sangat. You bayangkan, saya berniaga masuk dekat pasar pagi tu kena bangun pagi-pagi. Kalau tak bangun pagi, masalah nak masuk parking tu tak boleh sebab orang dah ramai beratur pagi-pagi dekat situ. Lepas tu masuk pagi kena rebut parking, lepas tu kena loading barang lagi. Lepas tu nak kena kejar waktu subuh, sebab waktu subuh kadang macam cepat nak habis, kena kejar waktu subuh lagi. Lepas tu bila yang paling challenge sekali, you all bayangkan, sebab bila berniaga dekat pasar pagi, dia bukan macam saya cakap, kita berniaga bukan dekat bawah bumbung, bukan ada tempat cantik bangunan ke, tak ada. Berniaga dekat tepi padang. Maksudnya kalau panas memang panas gila, macam matahari tu macam dekat atasnya panas dia kan. Dah lah tu tak berjalan-jalan, tak ada kipas ke apa ke, tak ada. Itulah, tahan je lah, redha je lah kat dalam tu. Kalau hujan pun redha je lah. Itu dia punya challenge dia. Tapi sebab kita nak berniaga, kita nak cari income, kita nak survive. Saya betul-betul masa tu nak survive sebab tak ada income semua. So nak juga buat, so terpaksa juga buat
untuk bayar komitmen semua, untuk bayar rumah, untuk bayar kereta, sebab komitmen memang dah ada. So memang kena survive. Tapi challenge dia tu memang, kalau saya fikir balik, macam dia punya ketakutan tu yang tak dapat saya nak bayangkan. Ketakutan dia sebab bila tak ada duit tu, sampai nak makan pun tak ada duit. You all bayangkan, duit tak ada duit. Duit saya tinggal satu minggu tu tinggal RM50 sahaja. Tapi RM50 tu lah saya nak gunakan untuk saya makan. RM50 tu lah saya nak gunakan untuk saya bayar duit kereta. RM50 tu lah untuk saya keluar, untuk saya bayar tol. RM50 tu lah untuk saya macam-macam. Dengan RM50 tu, you all bayangkan, dia punya ketakutan, dia punya sedih tu, kalau orang kata nak menangis tu, dia punya air mata tu sampai tak keluar. Sebab kesedihan yang saya tak boleh nak bayangkan, yang tak boleh saya fikir. Masa kerja dulu, macam ni ke kehidupan orang tu? Tak pernah terfikir. Tapi itulah yang saya alami. Cuma yang bagus dia, sebab saya banyak belajar. Saya belajar, kalau saya tak berhenti kerja, saya akan comfort dengan kehidupan saya. Kalau saya tak, Assalamualaikum Mak Long. Assalamualaikum. Assalamualaikum Megat. Megat jangan nangis ya Megat. Okey. Banyak lagi cerita sebenarnya. Ini di antara yang memang top, yang sedih sebenarnya banyak lagi. Okey. So bila masa saya bekerja tu, saya memang tak pernah terfikirkan kehidupan yang macam sampai tak ada duit. Yang saya menghargai seposen yang saya jumpa tu pun, saya rasa macam besarnya duit tu. Besarnya duit seposen tu yang saya jumpa tu. Sebab bila dia tak sama tau. Bila bekerja, kita tahu hujung bulan kita ada duit. Tapi bila kita tak ada duit, dan walaupun kita berniaga, kita tak tahu sama ada kita berniaga tu, adakah barang tu nanti akan laku. Lepas tu nanti, cukup tak barang ni nanti? Cukup tak nanti duit ni aku nak buat modal? Dia macam tu, dia punya fikiran dia. Lepas tu dia punya ketakutan tu sampai macam dengan duit yang sikit tu, saya nak makan untuk lunch pun saya takut. Saya takut nanti saya habiskan duit tu dekat lunch. Sampai macam tu sekali. Sampai kan untuk lunch pun saya bercatu. Untuk lunch pun saya macam bercatu. Takut nak ambil ayam. Sampai saya macam, kalau ada RM2 tu, saya macam nak tanya dengan kedai tu, kalau saya makan RM2 ni, apa yang saya dapat? Saya macam tu. Saya dapat apa RM2 ni? Sama ada saya dapat nasi dengan kuah ke, saya dapat ikan je ke? Saya macam tu. Dengan RM2 tu. Sebab takut nak menghabiskan duit tu. Sebab dia punya komitmen tu dah banyak masa tu. Komitmen ni sebab apa tahu? Sebab bila kita pakai kereta, kita nak ada isi minyak duk kereta. Bila kita keluar, kita tahu nanti kita kena bayar tol. So mana yang lebih penting? Duit kereta ke makan? So macam tu. Duit kereta ke makan? Saya fikir, kalau aku tak makan pun tak apalah, orang tak tahu. Tapi kalau aku naik kereta ni, tiba-tiba kereta ni mati tengah jalan ni, mana yang lebih penting? So dia macam tu. Sebab dia punya value duit tu yang sangat bermakna. Kalau dapat duit, kalau saya macam tiba-tiba lah dapat RM100, ya Allah banyaknya duit. Dia sampai macam tu. Dia punya value duitnya, dia punya value duit macam menghargai sangat. Tapi yang bagusnya, memang saya menghargai setiap detik yang saya lalui itu sebagai pelajaran untuk saya. Sebagai pelajaran untuk saya. Dan saya fikir, kalau saya masih lagi bekerja, saya akan dapat comfort zone. Tapi saya tak melalui pun pengalaman macam ni. Sampai nak makan pun tak ada. You all bayangkan, sebelum saya bekerja dulu kan, apa saja nak makan, orang kata kan macam petik jari macam tu dapat. Tapi bila saya dah berhenti kerja, bila saya berniaga, bila saya tak ada duit, saya punya lama tak makan KFC dengan McD tu, sampai saya rasa macam sedapnya McD ni, sedapnya KFC ni. Sebab macam dia punya lama tak makan tu, rasanya dekat dalam berbulan-bulan lah, bertahun jugalah tak makan. Lepas tu bila lalu, saya rasa macam bestnya kalau aku dapat makan KFC. Bestnya kalau aku dapat makan KFC. Sampai saya masih ingat lagi, saya betul-betul masih ingat lagi, masa tu saya memang tak ada duit, dalam keadaan yang sangat teruk. Macam
buat itu tak jadi, buat ini tak jadi, buat itu tak jadi, buat ini tak jadi, duit tak ada. Lepas tu adalah someone kata, okey jom I nak belanja, you makan dekat secret recipe. You bayangkan, padahal dulu secret recipe tu pun macam tak heran kan, macam secret recipe nak pergi je lah, makan je lah. Tapi bila dia kata macam secret recipe, ya Allah sedapnya, macam dapat makan dekat 5 star hotel. Sampai macam tu dia punya, saya appreciate dia punya belanja tu. Sampai macam tu, saya kata sedapnya, macam tu. Dan lepas tu second moment yang saya paling ingat, yang dah lama tak makan sedap-sedap ni, sangat lama tak makan makan best-best ni. Masa ada someone dia kata, okey jom I nak belanja you makan dekat dekat mana dekat Uncle Kim ke mana, Uncle Lim ke mana, tak ingat. Tapi tempat tu memang famous lah. Tempat tu memang famous. Dan lepas tu saya punya appreciate setiap menu yang dia belanja dekat saya. Sangat appreciate. Saya rasa macam sedapnya benda ni, ya Allah, sedapnya benda ni, ya Allah, sedapnya benda ni, ya Allah. Padahal sebelum tu macam tak heran pun. So itu momen-momen yang saya rasa macam dia punya challenge dia memang wow. So memang saya dalam tempoh yang jenis yang macam tu, memang saya banyak sangat belajar kehidupan, banyak sangat belajar jatuh bangun dia, banyak sangat belajar untuk challenge macam mana untuk hidup ni, macam mana untuk survive ni. Sebab kalau saya tak lalui benda-benda macam tu, saya tak akan appreciate langsung. Saya tak akan macam kalau kadang-kadang kita pergi bazar Ramadan macam alah orang ni macam tak payahlah beli, dia orang ni mesti dah kaya ni, banyak dah orang beli. Kita bakal fikir macam tu. Tapi bila saya sendiri melalui, kadang you bayangkan berjual tapi langsung tak ada orang beli. Perasaan dia tu macam mana? Dah lah you kena set up. Sebelum set up tu dekat rumah tu kena set up lagi. Lepas tu kena bila kita berniaga, contohnya dulu berniaga air balang, dia punya penat tu tak habis, nak mencuci balang lagi, dan lepas tu nak simpan lagi dalam kereta lagi. Dia punya penat dia tu. So sebab itu memang saya sangat banyak belajar masa tu. Saya memang sangat appreciate setiap momen yang saya lalui. Saya sangat appreciate dengan duit yang saya dapat. Saya sangat appreciate setiap peluang yang saya dapat. Setiap peluang yang orang kata, okey Lia, apa kata you buat macam ni, apa kata you buat macam ni. Memang saya sangat appreciate. Sebab itu macam dan memang saya bersyukur sangat. Kalau saya banyak kali terfikir kalau what if, tapi yang saya paling macam terkilan atas kebodohan saya. Sebab banyak benda sebenarnya kadang-kadang kita ni, saya tak tahu, mungkin you all bukan macam tu, tapi saya lah. Kadang-kadang kita fikir macam kita ni dah pandai kot, dah banyak kot ilmu kan. Macam kenapa aku nak pergi belajar lagi, tak payahlah kot kan. Dah cukup lah ilmu tu. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya kita memang sentiasa kita kena keep on belajar, kena keep on belajar. Setiap benda yang kita belajar tu ada manfaat dia, ada dia punya kebaikan dia. Kadang-kadang benda tu tak relate dengan kita sekarang, tapi benda tu akan relate dengan kita akan datang benda tu akan relate, baru kita oh ini yang aku belajar dulu. Sebab itu jadi pada saya, bila saya duit saving yang saya dah bekerja bertahun-tahun, saya simpan duit tu, tapi bila hilang dalam masa 1 bulan, cuba you all bayangkan, dia punya sakit hati tu, dia punya sampai nak menangis tak boleh nak menangis, dia punya nak menjerit sampai tak boleh nak menjerit, dia punya nak balik duit aku, kenapa aku macam ni, kenapa, dia punya kenapa tu tak sampai saya sendiri pun tak terjawab. Kenapa aku buat macam ni, kenapa macam ni, kenapa aku jumpa orang ni, kenapa aku tak terfikir, kenapa. Dia punya kenapa tu banyak. Kenapa dia punya penyebab tu ialah sebabnya satu je, sebab saya tak belajar. Saya tak belajar dan ilmu tu tak belajar banyak benda.
So saya macam fikir saya dah cukup ilmu, and okey lah, tak apalah, ini dah cukup untuk aku buat benda yang aku nak buat. Dah cukup kalau aku nak berniaga, dan berniaga je lah. Ramai pun orang berniaga, tapi sebenarnya silap saya dekat situ, sebab saya tak belajar banyak benda. So bila dah jadi macam tu, alhamdulillah, memang saya bersyukur dengan kehidupan saya dalam tempoh yang beberapa tahun tu, dan kita cover balik. Sebab sebenarnya bila masa saya bekerja dulu, saya paling suka travel. Memang saya suka sangat travel. Sebab bila ada duit, kita macam okey lah, kita berjalan je lah. Okay. Tapi bila dalam kehidupan macam tu, saya sangat macam nak, bukan kata nak travel, nak beli apa pun duit tak ada. So macam mana, kan? So memang dalam kehidupan yang sangat mendesak macam tu, macam kalau boleh macam semua pun nak cuba buat, semua pun nak berniaga. Sebab itu baru saya tahu macam kehidupan orang tu, kenapa dia nak bunuh diri sebab tak ada duit. Sampai macam tu baru saya terfikir dia punya sakit hatinya. Sebab bila saya buat loan, masa tu saya ingat lagi, saya buat loan, saya ada collection klien yang sepatutnya loan dia lulus lebih kurang dalam 1.2 juta. Saya dah calculate, sebab bila 1.2 juta kita dapat commission lebih kurang dalam 5%. So saya dah calculate, end up loan tu semua tak lulus. So you all bayangkan, saya dah fikir kalau loan saya lulus, hutang rumah 3 bulan saya boleh bayar, hutang kereta 3 bulan saya boleh bayar, hutang personal loan 3 bulan saya boleh bayar, hutang bil Selcom saya boleh bayar, tak kena bar, hutang apa lagi semua saya boleh bayar. Tapi end up satu pun tak lulus. Dah lah satu pun tak lulus, kita hantar dekat bank, kena marah lagi. Kena marah sebab orang yang buat loan tu memang besar harapan dia orang beranggapan saya boleh luluskan loan dia. Dia fikir macam tu. So bila tak lulus memang kena marah lah, dengan kena maki hama semua. Dia kata, apalah dia, you all ni kata boleh buat tapi tak lulus, kan? So memang masa tu memang sakit hati dengan, ya Allah. Lepas tu you all bayangkan dengan komitmen yang tak bayar 3 bulan. Lepas tu dengan bank call setiap hari bank call, sampaikan saya tak boleh nak lari daripada call tu. Lepas tu macam nak angkat call ke tak nak, nak angkat call ke tak nak ni, kan? Tak nak angkat call, saya takut nanti call tu penting untuk saya. Tapi bila saya angkat call, nanti bank pula suruh saya bayar. Then end up memang saya tak bayar. Memang ada satu loan ni memang saya tak mampu sangat nak bayar. Saya dah cuba dah macam-macam saya buat, memang saya tak mampu nak bayar. End up nama saya blacklist. Lepas tu saya kena pergi mahkamah, naik mahkamah. Lepas tu saya kena denda lagi untuk tempoh yang saya tak bayar tu, kan? Dia punya journey tu, ya Allah, sakitnya hati. Macam ni ke kesusahan kalau kita nak memulakan sesuatu yang baru, ataupun adakah itu kesusahan sebab untuk kita mencapai sesuatu yang lebih baik. So dia bergantung kepada kita, sebabnya dia bergantung kepada kita dan bergantung kepada pengetahuan kita dan bergantung kepada ilmu apa yang sebenarnya ada pada kita. So itulah sebenarnya saat-saat yang saya macam tapi saya tak menyesal berhenti daripada kerja, sebab saya bersyukur dengan ilmu yang saya dapat, dengan maksudnya dengan pengalaman yang saya dapat tu. Sebab memang saya tak akan dapat pengalaman yang sangat berharga macam tu kalau saya masih lagi bekerja. Walaupun saya jenis tu yang macam sakit hati sebab kena nama dah blacklist semua. Tapi alhamdulillah bila dah kehidupan yang lebih panjang lagi, bila saya dapat cover balik benda tu, dapat catch up balik benda tu, saya rasa benda tu wow, sesuatu yang sangat saya hargai untuk kehidupan saya lagi. Dan saya lebih appreciate kepada untuk belajar lebih banyak lagi, untuk dapatkan restu daripada mak ayah saya, restu daripada suami. Sebenarnya kalau kita nak buat apa-apa, sebenarnya memang kena, yang paling penting memang restu lah, kan? Jangan
adik-adik macam saya nak resign pun tak nak bagi tahu, menyogok sebab takut kena marah dengan mak kan. Nanti mak kata kau dah resign, kenapa kau berhenti kerja, kau dapat kerja lebih baik ke? Mak saya cakap macam tu. Sebab mak saya memang jenis yang macam tu, dia takut sangat anak perempuan dia. Mak saya memang jenis yang menjaga sangat. Kalau boleh anak perempuan dia mesti kena kerja, anak perempuan dia mesti ada income bulan, yang hujung bulan mesti ada gaji. Dia memang tak suka anak perempuan dia berniaga. Tapi dalam family saya lah hanya saya yang berimpian untuk tak nak bekerja, yang berimpian untuk saya mesti saya ada bisnes sendiri, saya mesti ada company sendiri, saya mesti ada kedai sendiri, itu saya. Sebab itu saya macam takutnya aku nak bagi tahu dekat mak, then end up memang itulah tak dapat restu kan. So memang jenis dalam 2 tahun jenis tu sakit hati, tapi alhamdulillah lepas tu saya catch up balik, saya banyak belajar balik, dapatkan restu balik. Alhamdulillah sekarang ni dengan kehidupan yang baik. So saya bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. So apa yang saya nak share dekat sini ialah, itulah macam saya cakap, sebenarnya memang kita kena banyak belajar. Sebab itu kan dalam satu hadis tu dia kata belajarlah kamu hingga ke negeri China, betul tak? Kan? Ada satu hadis tu dia kata belajarlah kamu hingga ke negeri China. Dia kata kalau kita fikirkan kenapa sampai ke negeri China, sebab bila kita nak dengar negeri China tu pun kita takut kan. Tapi kenapa dia kata sampai ke negeri China? Tapi yang saya faham maksudnya kita kena belajar walaupun sampai ke negeri China, tempat yang susah tu. So maksudnya sedangkan tempat yang susah tu pun kita kena belajar, apatah lagi tempat yang kita yang senang dapat ilmu di mana-mana. So memang kena keep on belajar, kena keep on cari ilmu. Ilmu tu bukan untuk kita saja sebenarnya. Bila kita dapat ilmu tu kita boleh sharekan, kita boleh kongsikan kepada orang lain. Sebab apa tahu, sebabnya kadang-kadang ilmu tu kita dalam pada ketidaksedaran kita, ilmu yang kita dapat tu dia akan membantu orang lain. Walaupun kadang-kadang ilmu tu sebenarnya kita simpan untuk diri kita, tapi dalam pada kita tidak sedar, bila kita menyampaikan benda tu, orang lain akan dapat juga faedah dia. Okay. Okay, so panjang kan cerita saya. Padahal tu cerita dia panjang tu, kalau dia ikutkan macam panjang, tapi bila kita yang melalui itu sebenarnya dia lagi panjang. Tapi yelah, bila dengar tu macam sebab bila saya melalui itu tu sebab dia memang lagi sakit hati. Dia bukan sakit hati, dia macam sebab benda yang saya tak terfikir tapi dia jadi, so dia akan macam so dia punya fikiran tu macam dia banyak macam kenapa macam ni, dia macam kenapa macam ni, kenapa macam ni, tapi sebenarnya saya bersyukur dengan keadaan tu. Okey, so untuk sesiapa yang apa macam saya cakap tadi, bila kita ada ilmu yang baik, bila kita ada pengetahuan yang baik, kita kena sharekan, kita kena sampaikan. Macam saya cakap, sebenarnya tujuan awal saya berhenti sebab saya ni kalau boleh macam awal-awal berhenti semua nak ada, tapi sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya kehidupan start macam tu sebenarnya kita kena start daripada yang kecil-kecil, daripada kena awal, lepas tu baru ada step by step dia. So begitu juga macam kami di Lilia. So kami memang kita ada menyediakan ilmu yang bagus, kita ada coach yang bagus untuk disampaikan. So kepada you all yang dekat di luar sana, untuk siapa yang nak join company, siapa yang nak join Lilia ni, siapa yang nak bersama-sama dengan kami, bersama-sama grow dengan kami, sama-sama orang kata kaya, sama-sama kaya. Okay, so you all boleh join team kami, you all boleh DM, you all boleh PM, you all boleh tinggalkan, you all boleh klik link yang kami sediakan dekat bawah ni. Okay, so you all tinggalkan saja phone number, so team kami akan reply balik dekat you all, team akan contact balik you all. Okay, so itu dulu daripada saya. InsyaAllah saya akan daripada masa ke masa, daripada next
session ke next session, saya akan sharekan lagi semua jenis saya akan sharekan lagi banyak experience saya sepanjang saya bekerja, sepanjang saya belajar, sepanjang saya berniaga ni memang banyak sangat experience. So kalau you all nak next section, kalau you all nak sharekan juga, so kita sama-sama sharekan kita punya section, kita punya story, supaya dia dapat memberi manfaat kepada orang lain, supaya orang lain tak buat kesalahan macam kita kan. Orang lain tak buat kesalahan macam saya. So macam orang lain tak adalah nak melaburkan duit sampai melebur kan. So simpan duit sampai bertahun-tahun kerja, dalam masa 1 bulan lebur dah duit. So kita tak nak jadi macam tu. So kita kena dapatkan ilmu yang bermanfaat supaya kita boleh menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain sana. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang baik tu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang daripada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.